Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So, hari ini kita nak sambung. Sambung mengenai graf gerakan linear. Okay, so saya harap hari ini kita pun belajar melalui Telegram. So, harapnya semua pelajar saya dengar baik-baik. Okay, apa yang saya nak cakap dan tolong invite sekali lagi semua kawan-kawan kamu yang lain 4 Omega. Okay. So, sebabnya kalau guna Telegram, dia sikitlah data yang kamu consume. So, kesian lah. Hari-hari kita akan ada kelas kan. Okay, jom kita belajar. Okay, so graf gerakan linear. Okay, semalam kita dah belajar mengenai apa itu laju, halaju, pecutan, laju purata. Okay. So, hari ni kita nak lukis. Sebab tu cikgu kata. So, hari ni kita kena lukis, macam mana nak tafsirkan dan nak kira, bagaimana nak kira laju, sesaran, daripada graf yang telah diberikan. So kalau kamu tengok, hari ni sediakan buku nota, buku teks. Buku teks hari ni adalah muka surat 235. Muka surat 235. Tulis tajuk 11.2 graf gerakan linear. Apa itu graf gerakan linear? Graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Terdapat dua jenis graf gerakan linear yang perlu anda pelajari. So ada dua lah grafnya. So saya akan perkenalkan dekat kamu apakah dua jenis graf tersebut. Yang pertama graf sesaran masa. Dan yang kedua adalah graf halaju masa. So ada dua ya. Graf sesaran lawan masa dengan graf halaju lawan masa. Jom kita lihat. Kalau graf sesaran lawan masa, maksudnya dekat paksi Y. Ini paksi Y. Ini paksi Y. So yang paksi Y ini kita panggil sesaran. Sesaran. Dan ini adalah paksi X. Paksi X ini adalah masa. Paksi X ini adalah masa. So, sesaran lawan dengan masa. Sesaran lawan dengan masa. So, macam mana dia nak dapatkan nilai-nilai yang dikehendakinya. So, kalau kamu tengok ni ya, kalau daripada 0 hingga 2 segi 3. Daripada 2, masa yang 2 saat sehingga 8 saat adalah segi 4. Pergi ke 8 hingga 12. Yang ini kamu dah belajar matematik. Yang ini apa benda ni? Yang ini apa ni, Homnes? Bentuk apa ni, Homnes? Kalau bentuk macam ini. Trapezium kan? So kalau daripada 12 hingga 16 ini segi 3. So apa yang kita boleh perolehi daripada graf sesaran lawan dengan masa? Jom kita tengok. Yang pertama. Yang pertama dia nak tafsirkan kecurunan OA. OA adalah positif. OA adalah positif dan seragam sebab dia naik ke atas. So, seragam tu maksudnya dia tak jadi dia seragam tu maksudnya laju dia biasa sama saja. Itu namanya hal laju dia punya seragam ya, kecurunan dia seragam. Bila yang kecurunan seragam, kecurunan positif, so hal lajunya juga adalah seragam. So hal lajunya pun adalah seragam. So budak itu dia akan bergerak start daripada 50 meter dari titik permulaan. So maksudnya daripada 0 hingga 50 dia bergerak berapa meter? 0 hingga 50 kau tengok nampak sini 50. So maksudnya 50 meter. So kita pergi kepada A dengan B. A dengan B ni dia ada naik tak graf dia? Tak naik. Dia statik je. Kalau dia statik je, maksudnya kecurunan ni tak ada. Kecurunan dia adalah sifar. Dia tak mungkin dia berhenti. Tapi berhenti. Kalau berhenti maksudnya hal lajunya adalah sifar. Hal lajunya adalah sifar. So budak tu sebenarnya dalam keadaan yang rehat pada minit yang saat yang kedua dan ke-8. Pravin nampak kan saya punya skrin? Nampak ya? Alhamdulillah. Pergi kepada B, kepada C. Kamu nampak ni, dia naik pula. So, maksudnya ada kecurunan tak? Ya, ada kecurunan. Dia naik tu maksudnya dia positif.
kecurunan dia adalah positif dan seragam. Dia naik secara seragam, secara teratur. So, maksudnya dekat sini halajunya adalah seragam. So, maksudnya dekat sini halajunya adalah seragam. Maksudnya budak tu gerak lagi, tambah lagi sesaran. Sesaran tu apa semalam kita belajar? Sesaran tu maksudnya halaju. Halaju yang dia pasak, yang dia halaju lah. Maksudnya jarak. Jarak yang terdekat kan? So jarak yang dilalui daripada B kepada C tambah lagi 50 jadi 100. Okay. So dengan halaju yang seragam. Okay. Kemudian C kepada D. Okay. C kepada D ni maksud dia pecutan dia semakin menurun. Halaju dia semakin menurun. Maksud dia, okay, sini dia punya halaju dia adalah negatif. Sebab kecurunannya negatif. Start daripada sini dia dah jadi negatif. Okay. So kalau dia nampak begini, ingat dia daripada tinggi pergi ke rendah, maksudnya halaju dia akan jadi negatif. Okay, tapi dia masih lagi seragam. Maksudnya dia ni budak tu dia patah balik. Dia patah balik hala ke 100 meter ke belakang. 100 meter ke belakang. Maksudnya dia patah balik. Patah balik daripada starting 100 meter tadi, dia patah balik pergi ke garisan O balik. Mungkin lah macam itu. Okey. Maksudnya, dia pergi daripada titik D pergi ke titik permulaan. Titik permulaan tadi O. Ini adalah graf sesaran lawan masa. So, daripada graf sesaran lawan masa ni sebenarnya apa yang kamu boleh dapat adalah dia punya jumlah jarak dia. Kemudian dekat sini juga kamu boleh dapat sebenarnya dia punya halaju. Sebab meter bahagikan dengan saat. Meter bahagikan dengan saat. So, macam mana? Nanti kita akan tengok jalan kerja dia. Okey, untuk graf halaju masa pula. Okey, ini adalah graf halaju masa. Okey, graf halaju masa tu maksudnya halaju dekat paksi Y. Okey, dekat paksi X adalah masa. Okay, dekat paksi X adalah masa. So, halaju lawan dengan masa. So, halaju lawan dengan masa, apa yang akan kamu dapati? Okay, tengok. So, kalau kamu buatkan kecurunan, sebenarnya kamu akan dapat pecutan. Yang tadi, yang graf yang tadi, okay, kalau kecurunan dia, kamu akan dapat halaju. Kalau masih lagi tak clear, okay, cikgu tunjukkan satu soalan. Okay, satu contoh. Okay, contohnya, tebal sangat dah pula. Okay, cikgu ambil ni. Okay. So, kamu nampak sini. Kalau nak minta cari kecurunan, maksudnya daripada sini 50. Tolakkan dengan sini. So, confirm lah sini kosong. Okay, masa dia sini berapa? 2. So, masa kat sini adalah kosong. So, yang ini unit dia adalah meter. Bawah ni unit dia adalah saat. Okay, maksudnya 50 bahagi 2, 25. 25 meter S negatif 1. Kalau MS negatif 1, ini adalah simbol untuk halaju. Simbol untuk halaju. Okay, kalau graf sesaran lawan masa, maksudnya kecurunan graf tu adalah mencari halaju. Cikgu, apa tu kecurunan? Ya Allah, kamu kan dah belajar luas di bawah graf. Okay, kamu dah belajar matematik. Bagaimana kamu nak cari luas kat sini? Luas bawah graf. Kiranya kamu nak cari dia punya kecurunan. Nak carikan kecurunan, mesti Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Apa itu Y2? So, ini yang atas kali ini kita panggil dia Y2. Paksi Y. Y tu maksudnya paksi Y. Y2, Y1 mana satu? Y2 tu yang last punya point. Y1 yang kat bawah. Kalau masih lagi blur. Okay, ini X1. Okay, X pula paksi X. So, 2 ni adalah X2. Kosong ni adalah X1. So, kalau masih lagi lupa, ini adalah rumus untuk matematik. Kalau matematik handal, dia ingatlah benda ni. Tapi budak matematik tak pandai pun dia boleh buat kalau dia fahamkan konsep dia sebenarnya. Okey, so kemudian yang ini cikgu nak cerita mengenai graf halaju lawan masa. Okey, kalau graf halaju lawan masa, kalau kecurunan dia akan dapat pecutan. Maksudnya macam mana cikgu pecutan? Yang macam cikgu tadi lah.
So, kamu masukkan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, yang ini adalah paksi Y. Ingat yang tegak ni paksi Y. So, 8 ini adalah Y2, kosong sini adalah Y1. Okay, yang ini paksi X kan? So, ini paksi X kan? So, 5 ni adalah X2, yang besar nombornya ni. Okay, yang kosong ni adalah X1. Masukkan dalam rumus. So, Y2 kamu adalah 8. Okay, 8. Tolakkan kosong. Yang dekat sini kosong. Ni nampakkan kosong. Bahagikan dengan ini 5. X2 dia tolakkan dengan kosong. So, yang ini punya adalah unit dia tadi ini. Ni, MS negatif 1. MS negatif 1. So, yang bawah ini adalah unit dia adalah saat. So, MS negatif 1, S naikkan ke atas, kamu akan jadi, okay, 8 bahagi 5. Siapa ada kalkulator? Pravin, tolong kira Pravin. 8 bahagikan dengan 5. Pugal, tolong kira Pugal. Berapa unit? 8 tambah dengan berapa? 8 bahagi 5. 1.6. 1.6 unitnya MS negatif 2. Sebab S tadi kamu naikkan ke atas. MS negatif dia untuk siapa? Untuk pecutan. Halaju unit dia adalah MS negatif 1. Jom kita tengok apa yang dia cakap dalam graf ni. So, dekat O pergi, yang ini O pergi kepada A. So, kamu nampak dia meningkat kan? Halaju semakin meningkat kan? Okay, halaju dia akan semakin meningkat. Maksudnya halaju dia bertambah lah. Okay, tapi dia bertambah secara positif. Okay, dia bukan, maksudnya dia move on. Dia pergi bergerak secara linear lah. Bergerak ke depan lagi. Okay. Tapi dekat sini kamu boleh kira pecutan. So, pecutan dia adalah seragam. Okay, pecutan dia kalau halaju dia bertambah iaitu positif. So, dia punya pecutan pun adalah seragam. Okay, kamu pergi kepada A, pergi kepada B. Sini ada halaju. Dia statik je. Maksudnya dekat sini halaju dia tak ada kecurunan. Bila dia tak ada kecurunan, maksudnya halaju pun adalah malah. Maksudnya sama. Halaju dia sama. Okay, tapi kecurunan dia adalah sifar. So, kalau dia punya halaju dia malah tu maksudnya dia bergerak sama. 8 meter per saat daripada titik A pergi kepada titik B, dia bergerak 8 meter per saat secara seragam. Secara malah. Maksudnya halaju dia adalah malah. Okay, bila halaju dia malah, maksudnya dia punya pecutan dia adalah sifar. Pecutan dia tak ada. Okay. Pergi kepada B kepada C. Ini B pergi kepada C. Nampak tak kecurunan dia makin daripada halaju yang tinggi, dia jadi halaju yang drop ke bawah. Maksud dekat sini, dia punya halaju, dia punya kecurunan, dia dah jadi negatif. Okay, tapi dia turun secara seragam. Maksudnya dia patah balik lah. Nyak pecut kat situ. Okay, maksudnya dekat situ pecutan dia menjadi nyah pecutan. Semalam kita dah belajar nyah pecutan. Nyah pecutan tu maksudnya mungkin dia tekan brake. Dia tekan brake, dia nak stop. Okay, so dekat sini halaju dia akan semakin berkurang. Okay, halaju dia akan semakin berkurang. Okay, bila halaju dia berkurang, maksudnya pecutan dia negatif dan nyah pecut terjadi dekat sini. Okay, dekat sini antara B kepada C ni, nyah pecut akan terjadi. Okey. Kemudian, kalau kamu perasan lah. Okey, kalau kamu perasan. Okey, kemudian kalau kamu perasan dekat sini. Mana cikgu punya telegram tadi? Okay, harapnya kamu semua lah 4 je yang masuk. Saya ingat ramai yang masuk, sedihnya saya. Walaupun pakai telegram pun sikit je pelajar yang masuk. Tak apalah. Okay. Ada pelajar yang setia dengan saya. 4 kamu ni, alhamdulillah. Okay. So, pergi kepada C kepada D. Okay, pergi kepada C kepada D. Okay, kat sini tak ada pecutan. Sini nampak kosong. Nampak tak? Kosong. So, C kepada D, dia punya kecurunan dia sifar. Maksudnya tak ada kecurunan. Okay. Kemudian halaju dia pun adalah sifar. Cikgu, apa maksud halaju dia punya kecurunan tu sifar? Maksudnya dia tak mencanak macam ini. Dia tak ada bentuk yang macam ini, Homnes. Atas ke bawah. Ni bawah ke atas. Dia nampak tak? Dia ada perbezaan nilai dia.
Kalau ini dia statik je, dia malah je maksudnya, tapi dia punya kalau kamu tengok dia punya hal lajunya pun kosong. So hal laju dia kosong. So maksudnya dekat sini dia punya hal laju dia sifar. Okey. So pecutan ni pun confirm adalah sifar. Tak ada pecut lah. Dia dah stop. Maksudnya tekan brake dia berhenti. So macam tak ada hal laju, tak ada juga pecutan. Okey. So macam mana dia kata? Okey, kamu dah belajar dua graf. Okey, dalam sains ada dua graf. Yang pertama tadi graf sesaran lawan masa, yang kedua graf hal laju lawan masa. Okey, seterusnya adalah kita nak selesaikan masalah. Yang tadi saya dah ada introduce sikit kan? Yang ini kaedah menyelesaikan masalah lah. So, kita masuk kepada contoh soalan. Okey, jom. Dalam contoh soalan ni yang pertama. Okey, kalau dia bagi graf macam ini. Okey, ini graf apa? Kenal pasti dulu. Ini jenis graf apa? So, ini adalah graf sesaran lawan dengan masa. Okey, sesaran lawan dengan masa. So, bila sesaran lawan dengan masa, okey, apakah yang akan kamu dapat kalau kamu kirakan kecurunan dia? So, kalau kamu tahu, cikgu dah ajar tadi, kalau kita kira kecurunan M nanti akan bahagi dengan S, maksudnya akan dapat MS negatif 1. Itu tandanya apa? Tandanya ia adalah halaju. Okey. So, kita akan lihat bagaimana penyelesaian untuk soalan-soalan dalam ini topik ini. Okey, so tengok ni ya. Soalan A. Berapakah sesaran? Apa tu cikgu sesaran? Sesaran kamu tengok kepada graf sahajalah. So, tengok graf saja selepas 4 saat yang pertama. Selepas 4 saat. So, 4 saat yang mana? Ini. Ini adalah 4 saat. So, maksudnya dekat sini. So, start daripada 0 saat. Okay, tulis kat buku kamu ya. Okay, dalam buku teks tu tulis. Okay, 0 saat pergi ke 4 saat. So, maksudnya graf dia bentuk macam ni lah. So, kamu nak kirakan dia kata berapa sesaran dia. So, sesaran dia 0 kepada 4 saat. So, kamu tengok yang bahagian Y ni. Tengok sini Y. So, berapa sini? Jarak antara 0 pergi kepada 6. Pravin, 0 pergi kepada 6. So, berapa sesaran dia ni, Pravin? Pravin, boleh jawab? 0 kepada 6 cikgu. Berapa sesaran dia ni? Yang last ni berapa ni? 6. Okay. 6. So, maksudnya sesaran dia 6 meter. Maksudnya apa Pravin? Maksud sesaran 6. Maksudnya dia bergerak 6 meter. Itu ya. Faham ya? Okey. Pergi kepada soalan B. Dia kata berapa hal laju kereta? Okey. Dia kata berapa hal laju kereta mainan itu dari saat yang ketiga pergi ke saat yang kelima. Okey. Saat yang ketiga, saat kelima. So, dia nak hal laju. So, kalau dia nak hal laju, ini bermaksud adalah kecerunan graf. So, kalau kamu tengok 5 saat pada sini. Okay, tulis sini. Tulis titik. Ambil pembaris ya. Titik, 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 titik. Sini. Okay. Nah, saya punya tak straight. So, kamu nanti buat straight lah ya. Guna pembaris. Okay. Okay. So, kirakan dia punya kecurunan. So, macam mana cikgu nak kira kecurunan? Kamu ada point sini kan? Kamu ada point sini tak? Ya. Keluarkan apa point kat sini. So, kalau point dekat sini, nilai X dia. Kamu tengok X dulu. Tengok betul-betul ni ya. Tengok ya. Nanti kamu tak dapat. Ini berapa X dia? 5. So, ini X. Y ni berapa? Tengok sini. Berapa ni Homnes? Ni berapa ni Homnes? 8. Okey. Tengok point yang ini pun lah, Homnes. Tengok sini. Okey, berapa X dia? Bawah? X bawah. 3. Okey, sebelah sini. Y dia berapa? 4. 4. Okey, cikgu pakai pen lain. Bagi kamu nampak lagi. Saya tahu kamu blur tu. Okey, so sini. Okey, tadi cikgu cakap, rumus di bawah graf. X, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini rumus nak cari kecurunan. Kecurunan. So, maksudnya dekat sini, kalau dia nak hal laju, maksudnya kamu kirakan kecurunan. Kalau dia punya graf adalah sesaran lawan dengan masa. Okay. So,
Mana X2, mana Y2, mana Y1, mana X1. So tadi 5 tadi kamu kata X kan? So ini dia punya point hujung kan? So ini adalah X2. 8 ni Y kan? So 8 adalah Y2. Okay, 3 ni. Point yang ini pula. Okay, kita nak point ni. So 3 ni X kan? So ini adalah dia pada mula punya point kan? Yang ini last kan? So ini mula punya dia adalah X1. Ini Y kan? So ini adalah Y1. Okay, dah dapat rumus ni. Tolakkan. 8 tolak 4. Macam ini. 8 tolak 4 bahagi 5 tolak 3. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okay. Kemudian kamu akan dapat, kira kan, so kamu akan dapat 2 meter per saat. Meter persamaan ni menunjukkan dia adalah halaju. Dia nak halaju pada itu saja. Okey. Faham tak yang itu? Homnes, Pravin, Puga dan Lokai. Faham cikgu, faham sangat, faham sangat. Faham cikgu. Saya dapat. harap sangat, walaupun kita belajar secara online, tapi saya harap sangat kamu faham. Sebab benda ini, kalau kamu dah kuasai, kamu pandai matematik, insya-Allah kamu boleh buat. Percayalah cakap saya. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 pula, dia kata dia bagi graf. Okey, tengok dulu graf tu. Okey, kamu tengok graf tu adalah sesaran lawan dengan masa. Okey, so apa soalan yang pertama? Dia kata sesaran. Siapa boleh jawab kat sini? Okey, berapakah sesaran pada saat yang keempat? So, saat yang keempat yang mana? Sini. So, berapa sesaran dia? Pergi ke sini. Alah, saya punya tak tu. Tak lurus. Pakai pembaris ya nanti ya. So, berapa nilai Y dia kat sini? Berapa sini? 15. 15. So, berapa jarak yang dia dah lalu dalam masa 4 saat? 15 meter. Okey, faham ya? Okey, yang kedua. Berapakah halaju motosikal itu dari 6 saat? Tengok 6 saat. Pergi ke 12. Oh, cikgu dah cakap tadi. Kalau halaju, kalau graf tu sesaran lawan masa, dia nak cari halaju, carikan kecerunan graf. So, kecerunan graf kat sini, ini adalah bentuk segitiga. Nampak tak bentuk segitiga? Cikgu punya lukisan pun tak ada pembaris kan. Kamu punya ada pembaris, kamu buat nanti. Buat dekat buku tu nanti. Okey. Kemudian cari berapakah X dia kat sini, berapa Y dia kat sini. Ini point yang pertama. Kalau point yang pertama maksudnya dia adalah X1, Y1. Okey, yang ini point yang kedua. So, point yang kedua maksudnya dia adalah X2, Y2. Okey, yang pertama, point yang pertama. Okey, berapa nilai X dia kat sini? Berapa ni? 6. 6. Berapa nilai Y dia kat sini? 15. 15. So, dekat sini, point yang kedua. Berapa X dia? 12. 12. Berapa Y dia? 5. Ni. Ni, Y, ni titik dia bawah sekali kan? So, ini berapa? Kosong. Kosong. Okey, so nak dapatkan halaju macam mana? Okey, kenal pasti mana X1, Y1, X2, Y2. So, ini adalah titik yang mula-mula. Titik yang mula-mula maksudnya dia X1. 15 adalah Y1. Okey, yang ini titik yang kedua. Titik yang last. Okey, titik yang last maksudnya dia adalah, ini adalah X2. Okey, yang kosong adalah Y2. So, dia tanya berapa halaju 6 hingga 12. So, kira ikut kepada dia punya rumus sesaran pula. Pecutan. Okey. Pecutan. Apa pula pecutan cikgu ni? Kecerunan. Astagfirullahalazim. Kecerunan. So, Y2. Y2 kamu berapa sini? So, Y2 kamu adalah kosong. So, kosong tolakkan dengan 15. Ni, kosong tolak dengan 15. Lepas tu yang ini X2 kan? So, 12 tolakkan dengan 6. 12 tolakkan dengan 6. So, kamu akan dapat nilai negatif. Maksud negatif dekat sini. Negatif 0.4. Berapa 0.4? Mm-mm. Dia apa? Buku dapat 2.5. Cuba. 15 bahagikan dengan 6 ya. 2.5 lah, Pravin. Nampak? 2.5 negatif 2.5. Negatif ni dia menunjukkan dia adalah nyah pecut. Cuba kira baik-baik lagi balik. Nyah pecut. Nyah pecutan tu 2.5. maksudnya dia patah balik lah. Apa dia? Pravin okey ke? Dapat 2.5 tak? Okey, dapat. Okey. Cantik. Saya kira terbalik saya kira. Oh, kau kira tadi terbalik.
Okey. So, saya mengharapkan semua pelajar saya faham. Faham, kena faham. Okey, kalau tak faham bagi tahu. Okey. Dia best dia kalau kita buat latihan. Yang ini pula graf hal laju lawan masa. Okey, untuk graf hal laju lawan masa, okey, yang pertama, tadi kita dah belajar. So, kita kena tahulah. Okey, yang pertama, dia tanya berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama. Berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? Cikgu, yang ini graf hal laju lawan masa. Macam mana kita nak dapatkan dia punya sesaran? Okay, agak-agak apa tu cikgu? Apa tu? Sesaran. Sesaran tu unitnya apa? Sesaran unitnya M kan? Daripada MS negatif 1 dengan S. Macam mana kamu nak dapat M je? So unit dia punya jalan kerja maksudnya apa? Maksudnya MS negatif 1 kalikan dengan S. S negatif 1 dengan S boleh potong tak? Boleh hapus tak? Maksudnya kamu dah belajar matematik kan? Negatif 1 tambah 1. So yang ini dapat S sama dengan kuasa kosong. S kuasa kosong adalah nilai dia adalah 1. So maksudnya M1. M1 tak payah tulis. So unit dia adalah M. Maksudnya kalau nak dapatkan sesaran, hal laju kalikan dengan masa. So daripada sini macam mana kamu nak dapatkan sesaran? So kamu ambilkan luas di bawah graf. Itu je lah cara macam mana kamu nak darabkan hal laju kalikan dengan masa baru dapatkan dia punya sesaran. Apa tu cikgu luas di bawah graf? Okay, saya nak tanya. Okay, yang ini bentuk apa? Lokaihan? Ini bentuk apa lokaihan? Ni bentuk apa? Ni bentuk apa? Segitiga ke? Segi empat ke? Ni bentuk apa ni? Homnes. Ni bentuk apa Homnes? Pugal. Ini bentuk apa Pugal? Segitiga je. Segitiga? Ni. Segitiga. Empat. Yang kotak ni. Pelik saya kalau segitiga Segi kena empat. masuk lagi balik tadika. Ini segi empat. Segi So empat. macam mana kamu nak cari luas untuk segi empat? Panjang kali lebar. Betul? Berapa Lebar. dia punya panjang, berapa dia punya lebar? So panjang dia adalah 4. Nampak 4? Lebar dia adalah 1. So 4 kalikan dengan 1, kamu akan dapat 4. Dengar sini. So ini hapus, so tinggal lagi M. So 4 meter. Yang ini kemahiran kamu matematik ya. Kalau matematik pun tak boleh lah nak jawab. Bukan tak boleh jawab, boleh. Tapi dia slow sikit. Dia gear tu dia tak naik lagi. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Dia kata, berapakah pecutan, dia nak pecutan bola tersebut daripada 8 hingga 12 saat. 8 hingga 12 saat. So, dia nak pecutan. Fikir balik. Apa yang kamu nak cari? Itulah key point dia. Jangan kamu salah rumus. Yang tadi dia nak sesaran. Kalau sesaran, kamu cari luas di bawah graf. Tapi yang ini dia nak pecutan. So, kalau pecutan, mesti kamu cari kecerunan. Kecerunan tadi apa? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, kamu tengok sini. Okay, cikgu buat. Kenapalah tangan cikgu ni bengkok? Aduh, sabar je lah. Okay, luruskan Ziana. Okay, cikgu Ziana. Ya Allah, tak lurus cikgu Ziana. Ya Allah. Okay, aduh, tak cantik. So, kamu cari kat sini. Aduh, okay, point yang ini berapa point dia? Berapa point yang ini? So, sini X dia berapa? X dia berapa tu? Sini berapa X dia? 8. 8. So, ini adalah 8. Berapa Y dia? 3. 3. So, 8, 3. So, confirm ini point pertama. So, ini X1, ini Y1. Okay, ini point kedua. Berapa nilai X dia? 12. 12. Berapa nilai Y dia? 0. 0. So, ini confirm X2, Y2. Okay, masukkan rumus. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, dia dapat 0 tolak 3 bahagi 12 tolak 8. So, kira kalkulator Pravin. Kau betul tak buku teks ni tulis 0.75? Tekan kalkulator. Betul tak?
Betul cikgu. Betul. So, oleh sebab dia adalah apa namanya, turun ke bawah, dia bukan naik ke atas. So, maksudnya dia adalah nilai dia negatif. Maksud nilai negatif ni maksudnya dia nyah pecut. Maksudnya dia punya halaju dia semakin berkurang lah. Mungkin dia tekan brake, makin halaju, makin slow. Okay. So, soalan yang seterusnya. Dia kata, okay, graf ni adalah halaju lawan masa. Tentukan halaju pada masa 4 saat. Masa 4 saat yang ini. Dan satu lagi pada masa 8 saat. Okay. Any idea macam mana kita nak dapatkan halaju? Macam mana nak dapatkan halaju daripada graf halaju lawan masa? Ambil daripada mana? Graf kan? So, ambil yang 4 saat tadi, kau tek. Alah, hai Cikgu Ziana pun tangan pengkor. Okay, so yang ini. So, dia punya panjang sini lah. So, antara sini. So, point dia sini berapa? Kamu tengok sini. So, berapa halaju dia kat sini? Berapa 4. halaju situ? 8. 4 saat ni 10. berapa halaju dia? 10. 10. Betul. Kalau 8, berapa halaju dia? Ambil pembaris. 15. Pembaris. 15. Okay, tak payah 15. kita cakap. Okay, 15. So, ini adalah 15. Dah siap. Okay, kemudian. Cari sesaran pada selang masa kosong hingga 10 saat. Sesaran. Apa tu cikgu sesaran? Sesaran tadi cikgu cakap apa? Kalau dapat sesaran daripada graf halaju lawan dengan masa, carikan luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf. So, macam mana luas di bawah graf? Kamu tengok ni. Cikgu padam ni dulu ya. Padam ni dulu. Kita nampak sikit. Okay. Nak dapatkan sesaran, kamu carikan luas di bawah graf. Okay, dia nak pula 0 hingga 10 saat pula. 0 hingga 10 saat. So, nak dapatkan luas di bawah graf, yang pertama kamu tengok apa graf yang ada. Bentuk apa yang ada. So, saat yang ke 0, ke 6. Okay, bentuk dia kalau kamu tengok ni segitiga. So, kalau nak cari luas segitiga, apakah rumusnya? 1/2 kali panjang darab lebar. Betul tak, Homnes? Cikgu Betul, matematik kamu ajar macam itu tak? Yang ini segi 4, Homnes. Kalau segi 4, macam mana nak cari luas dia? Segi 4. Panjang darab lebar. So nak carikan sesaran. Okey, nak carikan sesaran. Pertama tadi cikgu kata segitiga. So, luas segitiga 1/2 kali panjang 6 kali lebar dia 15. So, 1/2 kali 6 kali 15. So, ini bagi segitiga. So, nak dapatkan segi 4. Nak dapatkan segi 4, panjang darab lebar macam Homnes cakap tadi. So, panjang dia 6 hingga 10. 6 hingga 10 ni berapa jarak dia, Homnes? So, kamu tolaklah. 10 tolakkan dengan 6. 10 tolak 6 berapa? 4. So, 10 tolak 6, 4. So, berapa lebar dia? 15. So, 4 kalikan dengan 15. Okay, maksudnya luas segitiga tambahkan dengan luas segi 4 tepat. So, kamu dapatlah berapa dia punya sesaran. Okay, faham tak macam itu? Siapa yang tak faham? Lokaihan? Faham tak Lokaihan? Pugal, Pravin, Homnes. Dia sebenarnya Faham, dapat Faham cikgu. kita buat latihan. Boleh. Nanti kita buat latihan, kamu akan nampak. Kamu akan nampak. Okey, jom kita tengok apakah kerja yang seterusnya. Okey, jom kita tengok buku kamu. Okey, next. Dia dah bagi latihan. Okey. Yang pertama, apakah... Okey, tulis dulu. Okey, tulis dulu. Saya tak nak bagilah kamu stres sangat kan. Kita slow-slow hari ni. Hari ni kita 3 waktu. So, slow-slow. Tulis tajuk dia. Praktis formatif 11.2. Okey, dah.
Okey, tengok soalan yang pertama. Okey. Soalan yang pertama, apakah soalan dia. Apakah yang diwakili oleh kecerunan graf dalam graf sesaran masa? Okey, siapa dapat jawab? Okey, siapa dapat jawab? Apakah yang diwakili oleh graf sesaran lawan dengan masa? Siapa dapat jawab? Sesaran lawan dengan masa. Okey, siapa dapat jawab? Sesaran lawan dengan masa. Okey, kalau sesaran lawan dengan masa, okey, maksudnya kamu kalau tak dapat tu, kamu tengok. Kamu lukis graf. Kau malas nak pergi ke atas kan? So, ini adalah sesaran. Okey, ini adalah masa. So, sesaran lawan dengan masa, dia kecurunan dia kata. So, kalau kecurunan maksudnya S bahagikan dengan bukan S. Sesaran. Sesaran ni unitnya M. Masa ni unitnya S. So, M bahagi dengan S, kamu akan dapat MS negatif 1. So, MS negatif 1 ni hal laju ke pecutan, Homnes? Homnes, MS negatif 1 mewakili pecutan ke sesaran ke hal laju? Okey, tahniah. So, soal jawapan nombor 1 adalah hal laju. Okey, jom kita tengok jawab soalan nombor 2. Dia kata, apakah yang diwakili oleh luas di bawah graf bagi hal laju lawan masa? Okey, so lukis dulu sikit. Sketch dulu. Okey, hal laju lawan masa. So, hal laju lawan masa, hal laju unit dia MS negatif 1. Masa unit dia adalah S. Dia kata luas di bawah graf. Contohnya kalau grafnya segi 4. Segi 4. Nak cari luas di bawah graf, panjang darab lebar. So, panjang dia adalah S. Lebar dia adalah MS negatif 1. So, S kali dengan MS negatif 1, apa kamu akan dapat? S potong dengan SN negatif 1, kamu akan tinggal M. So, M tu apa? Sesaran. Okey, sesaran. Macam itulah cara nak jawab soalan. Rangsang otak kamu. Otak kamu kena berfikir dah. Biarkan bagi otak kamu tu berfikir, berhubung semua neuron-neuron dekat dalam otak tu. Bagi kamu berfikir, macam mana, apa tu, apa akan dapat. So, fikir dan aktifkan otak kamu. InsyaAllah kamu akan berjaya. Okey, nombor 3. Sebuah kereta mainan bergerak menuruni sebuah landasan. Kereta mainan tu dia jalan lalu. Macam adik kamu, macam kamu dululah. Macam kamu dulu buat kereta mainan, ayah kamu belikan, kamu buat landasan. Okey, kemudian dia licin dan kemudian bergerak lurus melalui permukaan yang rata yang kasar. Lalu dekat sini permukaan rata kasar, dia confirm dia akan laju dia makin berkurang kan. Lalu dia stop. Lakarkan graf hal laju lawan masa yang menerangkan kereta tersebut. Siapa dapat jawab? Terangkan macam mana dia kata nak buatkan graf hal laju lawan masa, dia kata. So, kalau yang macam itu, kereta ni jatuh daripada landasan, dia makin laju ke makin perlahan, Homnes? Laju. So, bila dia makin laju, maksudnya dia punya hal laju. Okay, kita ada hal laju. Okay, hal laju kat sini, unit dia adalah MS negatif 1. Lukis ya. So, ini adalah masa. Okay, masa unit dia adalah saat. Hal laju ni, tadi Homnes kata kalau dia turun permukaan yang licin, dia punya hal laju dia semakin meningkat. So, bila hal jatuh meningkat, maksudnya grafnya macam ni. Naik. Kemudian dia lalu dekat permukaan kasar. Hal laju dia makin bertambah ke makin berkurang? Pravin. Makin bertambah ke makin kurang? Hal laju dia makin bertambah ke makin berkurang bila dia lalu dekat permukaan rata yang kasar ni? Berkurang. Berkurang. Hal laju dia stop.
Dia turun bawah. So maksudnya yang sini hal laju dia meningkat. Kemudian dia akan slow sampailah dia berhenti. So nanti kamu lukis cantik-cantik ya kat graf kamu ya. So ini hal laju dia meningkat. Yang bawah ni hal laju dia yang semakin berhenti, semakin slow. Okey. Boleh ke? Semua? Okey. Boleh Nanti kita buat cikgu. sama-sama yang Boleh lain. cikgu, boleh. Tafsirkan gerakan objek berdasarkan bentuk graf kat bawah. Yang ini. Apa yang kamu boleh tafsirkan? Hal laju dia semakin berkurang ke semakin bertambah? Semakin berkurang. So yang nombor 4 ni kamu cakap hal laju semakin berkurang. Tak payah tanya Itu je. soalan, tulis jawapan saja. Hal laju semakin berkurang. Okey, dah. Siap. Siap untuk latihan buku teks. Baru buku teks. Okey, slow ya. Kita buat slow. Okey, tarik nafas. Relax. Tulis mana yang masih lagi tak tulis. Okey, siapa yang dah siap buka buku kerja? Okey, buku kerja muka surat 113. Buku kerja muka surat 113. Okey. Okey. Siapa dapat jawab soalan yang pertama? Okey, yang ini kenal pasti dia kata graf. Okey, so nak kenal pasti graf. Okey, siapa dapat kenal pasti? Graf ni jenis apa? Kesaran lawan masa ke? Hal laju lawan masa? Sesaran lawan masa. Ya, betul. Tulis kat situ graf nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Graf sesaran lawan masa. Okey, nama. Okey, nombor A. Okey, nombor 1. Graf sesaran lawan masa. Okey, soalan nombor 2. B. Yang itu graf apa tu? Graf hal laju masa. Hal laju masa. Terima kasih. Graf hal laju masa. Okey, dah siap. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata berdasarkan graf soalan 1. So dia kata berdasarkan graf yang 1, isikan ruang kosong. Okey, so kamu punya graf bentuk macam mana? So tengok kat sini graf kamu bentuknya macam ini. Okey, panjang. Okey, kemudian dia sini kita pakai pen lain lah. Sini, kemudian dia naik atas. Okey, kemudian dia turun bawah. So ini adalah paksi Y dia. Okey, ini adalah paksi sesaran. Ini adalah dia punya masa. Okey. So sekarang ini A kamu adalah di sini. Ini B kamu. Ini C kamu, ini D kamu. Okey, so kita bahagikan ikut kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dan ini bahagian yang ketiga. Okey, sekarang ni soalan yang pertama dia kata. Okey, kamu tengok graf A ya. So ini graf A lah. So A kepada B dia kata. A pergi kepada B. Okey, kecurunan A adalah B berapa? Ada kecurunan tak? Pada dia malah je sini. Ada kecurunan tak? Tak ada. Maksudnya kecurunan dia adalah sifar. Okey, objek mempunyai hal laju sifar dan berada dalam keadaan apa? Kalau dia tak bergerak mana-mana, maksudnya dia dalam keadaan rehat. Okey, dalam keadaan pegun ataupun keadaan rehat. Okey, sebanyak kemudian dia kata 20 meter dari titik permulaan selama 5 saat. Okey, pergi kepada B kepada C. Okey, B kepada C. Yang ini ada kecurunan tak? Kecurunan B Tak ada. dengan C ada. So, kecurunan ni positif ke negatif? Positif. Positif. So, kecurunan dekat sini adalah positif dan seragam. Okey, objek itu akan bergerak ke hadapan, 20 meter ke hadapan. Dia kata dengan hal laju yang
Seragam ke semakin berkurang? Seragam. Okey, so seragam. Okey, C kepada D. Yang ini ya, C kepada D. Keturunan C adalah negatif ke positif? Negatif. Pandai. Negatif. Negatif. So, negatif dan seragam. Objek itu bergerak 40 meter ke arah bertentangan ke semakin ke hadapan? Bertentangan. Bertentangan. Okay, dia akan bergerak bertentangan. Maksudnya dia reverse balik. Okay, dengan halaju yang seragam. Seragam. Pandai. Okay, pergi kepada graf yang nombor B. Okay, graf yang nombor B, graf halaju lawan dengan masa. So, halaju lawan dengan masa dekat sini. So, dekat sini cikgu lukiskan, cubalah cikgu lukis walaupun tak cantik lukisan cikgu kan. Okay, yang ini dia bentuk macam ni dan lepas tu dia turun balik ke bawah. Cikgu Ziana memang macam ni, pengkor tangan. So, yang pertama kalau kamu tengok, ini yang pertama. Okay, yang kedua, so dia bahagi kedua. Tapi yang ini halaju. Halaju maksudnya MS negatif 1 bahagi lawan dengan masa. Okey, yang ini point dia adalah P, ini adalah Q. So, ini adalah R, ini adalah 5, ini 15, ini 20. So, tapi dia ada turun lagi kat bawah kan? So, turun lagi kat bawah, kita pakai pen warna hitam, warna biru lah. Turun lagi ke bawah. Maksudnya dia punya pecut betul ni. Turun ke bawah. Maksudnya punya graf tadi dia akan sampai ke hujung. Ini graf kamu. Sampai ke hujung. So, dekat sini ada lagi point. Okay. Ya Allah. So, ini adalah T. So, minit dekat sini adalah 30 saat. Okay, jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dia kata kau tengok P kepada Q. Okay, tengok P dengan Q ya. So, P dengan Q sini. Okay, P dengan Q kat sini. Keturunan PQ positif ke negatif? Positif. Okay, pandai. Positif. Dan seragam, objek bergerak dengan halaju yang meningkat ke menurun? Menurun. Apa Pravin? Meningkat. Meningkat. Saya dengar Homnes cakap meningkat betul. Tapi Pravin salah. Meningkat. Kau nampak dia naik atas. Okay, kemudian atau pecutan yang seragam. Okay, maksudnya pecutan dia sama je. Okay. Selama 5 saat. Okay, pergi kepada Q dengan R. Okay, kat sini ada keturunan tak? So, keturunan QR adalah Sifar. Objek bergerak dengan halaju Seragam. So, maksudnya dia constant je. Dia sama je kat sini ya. Pecutan dia ada tak? Pecutan dia tak ada. Okay, pecutan dia adalah sifar. So, pergi kepada R, pergi kepada S. Okay, keturunan R kepada S adalah negatif dan seragam. Okay, objek bergerak pada halaju yang berkurangan ke bertambah? Bertambah. Wait. Kurang. Ni makin slow ni. Nampak dia turun ke bawah ni, Pravin. Pravin, nampak kan? Berkurang. Nampak je. Ayo. Okay, berkurangan. Okay, atau dia nyatakan dia mengalami apa ni? Pecutan. Dia makin slow. Maksudnya dia tekan break, dia nak stop. Okey, dah siap. Okey, pergi kepada next page. S kepada T. Tak siap lagi. S kepada T. Okey, keturunan S kepada T adalah negatif dan seragam. Maksudnya dia sama je ya. Okey, oleh objek bergerak dengan halaju yang meningkat atau pecutan yang seragam pada arah, maksudnya dia bergerak secara bertentangan, reverse balik. Ini yang namanya reverse. Okay, maksudnya dia semakin ke belakang. Okay. Kemudian, okay. Mudah ke? Boleh ke? Boleh. Boleh, semua boleh. Pravin ni. Baguslah belajar dengan Pravin ni. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 pula ya. Okay, soalan nombor 3 lah. Macam besar je graf ni. Kita tak apa, kita cuba lukis. Okay, cuba kamu buat dulu. Sementara saya nak lukis, cuba kamu buat sendiri dulu. Boleh? Lepas tu bagi saya jawapan. Okay, sekarang semua orang buat dulu ya. Saya bagi masa 5 minit untuk buat. Soalan nombor? 3. Okey, cikgu.
Okay, try buat dulu. Pastikan semua betul ya. Kita dah belajar banyak dah ni. Semalam punya latihan, ada ke yang dah hantar? Saya tengok tadi yang hantar lagi ke Homeless dah hantar? Semalam punya latihan. So, siapa yang hadir hari ni, saya terus tulis dekat dalam laporan tu, kamu semua dah siap kerja. Yang latih je lah. Okay, jangan lupa ya, isi kehadiran. Lupa pula cikgu nak cakap. Isikan kehadiran ya. Jangan lupa. Okay, try lah buat sikit-sikit. Sebab sekejap lagi cikgu nak ajar yang tadi dia punya pecutan. Okey, dah siap ke? Kita try buat sikit-sikit ya, sama-sama ya. Okey, kita tengok soalan nombor 3A. Okay, dia kata berapakah tentukan hal laju pada masa 10 saat. Mana 10 saat? 10 saat, mana 10 saat? 10 saat, masa 10 saat maksudnya ke hal laju pada 10 saat? Hal laju cikgu. Oh, dia kata berapa hal laju pada 10 saat. Soalan dia Okey. terbalik kot. Oh, tak terbalik pun. So, 10 saat dekat sini kan. Okay, lebih kurang kat sini kan. So, kamu buat ten. So, berapa dia punya hal laju kat sini? Berapa tu? Berapa ni hal laju ni? 10. So, 10 meter per saat. Okey. B. Itu je. 7. Kamu dapat 7? Cikgu tu jawapan tu yang 10. saat. Punya 10 meter per saat. Yang tadi kamu sebut tadi 10 meter per saat. Oh. Okey. Tengok saya lukis ni. Okey, B. Dia kata jumlah sesaran kereta pada selang masa 20. So, maksudnya dia nak sas sini 20 sampai dia kata 37. Dia kata jumlah sesaran. Okey, daripada graf hal laju lawan masa. Nak dapatkan sesaran macam mana, Homeless? Hal laju lawan masa nak dapatkan sesaran. Nak dapatkan kecerunan ke? Nak dapatkan luas? Siapa dapat jawab? Kalau kita nak kirakan sesaran, kalau graf tu hal laju lawan masa, kamu nak carikan kecerunan ke? Kamu nak carikan luas? Luas graf tu. Siapa dapat jawab? Luas. Luas. So, ada berapa pattern bentuk dekat graf kamu daripada saat yang ke-20 hingga 37? Yang pertama, C kepada D. Ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Segi Segi 4. Okey, segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey, so yang ini D pergi kepada E. Segi 3. Segi 3. Segi 3. So, recall balik. Oh, macam mana nak cari segi 4 tepat luas dia ya? So, daripada C kepada D. So, kamu tulis kat sini. Kamu nak sesaran dia. So, nak dapatkan sesaran maksudnya luas yang ini. So, luas yang ini segi 4 tepat. So, cari dia punya panjang. Sini berapa panjang dia? 27 tolak 20. 27 tolak 20. Okay, berapa panjang dia? Kalikan dengan yang ini. Daripada atas ke bawah. Atas ke bawah. So, ini 20 tolakkan dengan kosong.
So 20 lah maksudnya. Ini berapa? Yang ini segi 4 tepat. Kemudian kamu cari, tambahkan dengan luas segitiga. Siapa dapat jawab? Luas segitiga apa rumus dia? 1/2 kali panjang kali lebar. So Lebar. panjang dia berapa? 37 Panjang. tolak 27. Lebar dia berapa? 20. 27. So berapa? Cepat. Kirakan. Siapa dapat jawab? Cepat. Dapat. Okay. Okay, boleh? Okay, berapa jawapan dia? Okay. Pravin dapat belum? Luas segi 4 tepat ni berapa, Pravin? Ya, cikgu. Sekejap. Guna kalkulator cap apa ni? Guna cap ayam lah ni. Kalkulator saya lama punya Ke cikgu. cap RM2? Confirm cap RM2 ni. Okay, berapa? Pugal pun dapat juga. 240. 240. Pandai. Unit dia apa? ML. Meter. Tahniah. Homnes, dapat tak 240? Homnes, dapat tak 240 Homnes? Tak dapat? Dapat. Ikut jalan kerja ni. Okay, pastikan dapat ya semua orang. Pugal senyap je. Pugal dapat tak Pugal? Dapat cikgu, dapat. Okey, Pugal soalan nombor C, Pugal. Jawab Pugal. Okey, dia kata dia nak pecutan pada 15 saat. Pecutan pada 15 saat. Pecutan pada 15 saat. Mana 15 saat? Mana ada 15 saat kat sini? Ada cikgu. Mana 15 saat? 25 pun tak ada. Oh, dia kata tak ada pun. Dia ada sini 15 saat. Kenapa dia kata 15 saat pecutan? So, nak dapatkan pecutan maksudnya carikan kecurunan kan? So, dia kata pada masa 15 saat. So, patutnya kalau 15 saat dia kat sini lah. So kalau di sini 15 saat. So, tet. So, berapa dekat sini dia punya? Mana boleh buat macam itu? Dia tak boleh cakap macam itu. Patutnya dia kena cakap pada saat ke 20. Kalau 20 mesti boleh dapat. Betul kan? Kalau 20 saat yang ke-20. Oh, 15 saat dekat sini lah. So, dekat sini. So, kalau dia nak pecutan dekat sini, maksudnya, betul-betul. So, kalau nak dapat pecutan dekat sini, so, kamu carikan, apa ni? Kecurunan. So, point dekat sini berapa? Point dekat sini berapa? Okey, boleh. So, point dekat sini berapa? Sebabnya, kecurunan bagi garis lurus, di mana-mana titik pun, dia punya kecurunan tetap sama. Nilai dia tetap sama. So, kalau titik sini, dia punya X dia berapa? X dia kat sini 20. Y2 dia pun 20. Kalau point kat sini, X dia adalah, X1 dia adalah 14. So, Y dia adalah 10. So, nak dapatkan pecutan. So, pecutan pada 15 saat. So, macam mana kamu nak cari tadi? Y2 20. 20 tolakkan dengan yang ni. Ni 10. 20 tolak 10 bahagi X2.
X2 20. So 20 tolak X1. X1 berapa? 14. Okey. Pugal berapa pugal? 20 tolak 10 bahagi 20 tolak 14. Berapa pugal? 2.67. 1.67 1.67. unit ms negatif 2. 1. 2. ms negatif 2. Okey, tahniah. Okey, Pugal dan Pravin. Okey, soalan nombor 2. Pada 25 saat. Pada 25 saat dekat sini dah. Kat sini ada pecutan tak? Dia malah je dia punya hal laju. So ada pecutan tak? Pada 25 saat. So maksudnya dia punya pecutan adalah sifar. ms negatif 2. Kosong. ms negatif 2. Okey. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kita kena banyakkan latihan lagi Pugal, Pravin, Hamnan dan Lokaihan. Kita kena banyakkan lagi latihan. Okey, so jangan lupa ya, isikan kehadiran cikgu. Semalam cikgu laju kan bahagian yang ni. Cikgu nak tunjuk balik. So cikgu nak tunjuk balik. So kamu tengok je lah nanti dalam kamu punya nota nanti kamu buat sikit ya. Okey, yang ini. Sebenarnya ini kamu kena buat eksperimen. So yang ini kita nanti kalau masa eksperimen kita nak kaji hal laju dan pecutan bagi troli ni. Kat sini kita pakai jangka masa detik. So jangka masa detik ni kita akan letak satu kertas yang panjang sangat. Okay, dekat kertas tu nanti bila troli ni bergerak, dekat jangka masa titik ni kita akan hubungkan dengan satu bekalan lah arus. So dia bila troli ni bergerak dekat atas kertas dekat jangka masa detik ni, dia akan menghasilkan titik. So semakin lajulah troli tersebut, titik dia akan semakin dekat. Okay, titik dia akan semakin dekat. Semakin dekat ke? So titik dia akan semakin jauh. Okay, tapi kalau dia dah makin dekat, slow, maksudnya dia punya titik akan semakin dekat. So sebenarnya 1 detik ni, okay, kalau saya nak lukis dah. So kalau dia tengok kat sini, okay, yang ini yang semalam cikgu ajar. Okay, dalam 1 detik ni, cikgu padam balik bagi kamu nak faham balik ya. Saya takut kamu tak faham. Okay, sebab semalam tu macam laju je. Sebab saya, budak saya dah masuk dah. Saya lepas tu kelas saya kimia. So, saya tengok budak saya dah masuk. So, saya kena lajulah. Kelas saya semalam tu dia bersambung. So, dia akan cari 1 detik kan. So, 1 detik ni dia mewakili 0.02 saat. Cikgu, macam mana cikgu nak tahu? Sebab, okay, 1 detik ni mewakili 1/50 saat. So, kalau 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat lah. Kalau soalan yang begini, dia kata, hitungkan dia kata, yang pertama dia kata sesaran. So kalau sesaran tu maksudnya panjang daripada start dia punya point yang ini pergi kepada point yang ini, dia punya panjang dia adalah 10 cm. So sesaran dia adalah 10 cm lah. So masa macam mana nak kira? So kamu kirakan tadi cikgu cakap daripada titik pergi kepada titik, nilai dia adalah 0.02. So ada berapa detik selang masa kat sini? So kamu kira 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 selang. So 5 tu kalikan dengan 0.02. Kamu akan dapat masa. So nak dapatkan hal laju, sesaran tadi bahagikan dengan masa. So sesaran kamu bahagikan dengan masa. So nanti kamu akan buat aktiviti dalam makmal yang macam inilah. So kita nak kira, nanti kamu kena kira, kamu potongkan dia punya panjang pita detik tu, kamu potong. Kamu kena kira, kamu buatkan lekat dekat kertas graf. So nanti kamu akan dapatlah berapa hal laju dia, berapa pecutan dia, okey? Kemudian kamu akan dapatkan, kemudian kamu akan belajar mengenai jenis gerakan yang ini. Okey, kalau titik antara selang masa ni semuanya adalah lebih seragam.
So, bila titik dia adalah seragam, maksudnya hal laju dia adalah seragam. Okey, hal laju dia adalah seragam. Okey, kalau dia punya pita detik tu, detik dia tu, dia punya titik-titik dia tu berturut. Berturut tu maksudnya bertambah, tambah, tambah, tambah. So, maksudnya hal laju dia semakin bertambah. Okey, kalau jarak antara dua titik tu semakin berkurang, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, maksudnya hal laju dia semakin berkurang. Maksudnya dia semakin slow lah. Makin slow tu maksudnya nyah pecutan. Tapi kalau titik dia tak seragam, so maksudnya hal laju dia tidak seragam. Okey, barulah saya puas hati sebab saya dapat ajar yang ni secara apa namanya kita panggil, secara terus, secara tak ada tension, tak ada tekanan. Okey. So, sampai ini saja kelas kita untuk hari ini. Okey, so nanti kita jumpa lagi untuk lain hari. Terima kasih sebab datang kelas saya hari ini dan tahniah. So, kepada 4 pelajar yang online, okey, walaupun kita buat Telegram, okey. Terima kasih.